Kau tepuk lah dulu, kejap lagi aku tepuk kau. Tapi saya nak tanya nanti 600 lebih balik jadi apa? Kita sama-sama merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi peluang untuk belajar di bumi Anbiya. Tidak semua mendapat peluang tersebut. Ia merupakan satu nikmat yang paling besar. Kalau orang tanya dekat saya lihat belajar di bumi Anbiya, belajar di Jordan merupakan satu nikmat yang paling besar. Kita ketepikan dulu persoalan-persoalan yang remeh-temeh, persoalan perangai orang sini, lebih-lebih lagi di Mafraq. Tapi Mafraq ni, saya nak sebut juga lah, Mafraq ni walaupun kampung, tapi orang dia baik-baik. Kenapa kena bagi semangat lah kat orang Mafraq kan. Kalau di Irbid, Masya Allah, kan, lagi besar pengorbanan dia sebab cabaran banyak. Keluar universiti tengok kedai-kedai makan, Masya Allah, papai ada, kan? Kedai-kedai nasi, kedai-kedai fast food, hebat, kan? Jadi cabaran lah tu. Di Yaman, baina-baina. Kalau di Suhaileh, lebih kurang Mafraq jugalah. Saya duduk Suhaileh. Semua ada cabaran. Dulu masa di Ahli Bait dulu, bila kita datang Amman, saya pergi perpustakaan Ministry of Jordan. Masa tu saya buat masyru' takharruj. Kalau Jamiah Ahli Bait dulu, final year dia ada project paper dipanggil masyru' takharruj. Dia semila dengan tesis, macam tesis lah. Saya buat dalam 120 muka surat tesis. The argumentation of Prophet Ibrahim alaihissalam. In English, in Arabic, Hujjaj Ibrahim alaihissalam fil Quranil Karim. Hujjaj Ibrahim alaihissalam fil Quran Karim. Argumentasi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quranul Karim. Itulah tajuk. Masa tu kita orang kena buat. So datang ke University of Jordan, cari bahan. So pelajar dekat University Jordan tanya duduk mana? Kata duduk Mafraq. Masya Allah, duduk Mafraq. Antum min Mafraq, Masya Allah, antum ta'ishuna fil Quran. طيب ليش؟ طيب في غلط؟ ada salah? Tak mu غلط, lakin antum tanamuna ma'adik. Dia kata orang Mafraq ni, dengar ni dulu. Belajar dengan ayam. Suka lah orang Yarmouk untuk orang Mafraq ni. Dah tahu dah, dari dulu memang itulah perangai. Jadi, kata korang ni orang Mafraq ni, ayam tidur korang tidur. Baguslah, ayam tidur, kita tidur, ayam bangun, kita bangun. Bukan macam orang tempat lain. Betul tak? Jadi orang tu, tengah malam duduk jaga. Kan? Ayam pagi-pagi dah keluar, pokok, kejut orang. So, Nasha. So, itu Mafraq punya cerita lah. Tapi, saya fikir pengalaman belajar di Jordan satu pengalaman yang sangat berharga. Kena pula belajar di bumi Anbiya. Jordan ni banyak sangat sejarah dia. Ya, sejarah para nabi. Kita ada Ashabul Kahfi. Kemudian apa lagi? Makam-makam para sahabat di Mu'tah. Lagi apa? Laut Nati. Ada orang cakap dengan saya bila saya tanya, pergi dah Laut Nati? Pergi dah Ustaz? Mandi tak? Tak mandi Ustaz. Because ada negative element. Kan duduk Jordan cakap asal cakap putih. Ada negatif elemen Ustaz, takut mandi dalam Bahrul Mayit sakit terlekat perangai Bani kaum Lut. Kau mazhab mana pun tak faham. Bahrul Mayit
tak ada kena-mengena dengan kaum Nabi Lot. Nihaiyan, ma fi alaqa. Wallahi, Bahrul Mayit wujud Bahrul Mayit qabla zaman kaum Lut alaihi salam. Bahrul Mayit itu wujud sebelum kaum Nabi Lut lagi. Jadi mensabitkan kisah Nabi Lut ataupun kaum Nabi Lut dengan Bahrul Mayit adalah satu rekaan. Tidak ada bukti yang sah. Ustaz, faja'alna 'aliyaha safilaha. Yalah, kami jadikan yang di bawah tu naik atas, jadi macam maklubah lah, upside down. Kan? Faja'alna 'aliyaha safilaha maklubah, betul? Balik kan, maklubah, upside down. Di mana? Bahrul Mayit. Hantu mana? Ustaz, dalam tu ada kampung. Dah, bila masa jumpa? Semua ikut periwayatan begitu. Jadi sebenarnya tidak ada satu nas yang sahih boleh mensabitkan bahawa Bahrul Mayit dia ada kaitan dengan kaum Nabi Lut. Bahrul Mayit wujud sebelum kaum Nabi Lut. Wujudnya Bahrul Mayit dengan seumur dengan bumi. Dia wujud. Jadi ternafilah. Lepas ni tak payahlah kau action sangat nak pergi tak nak mandi Bahrul Mayit sebab ada takut terkesan dengan elemen negatif. Elok aja semua mandi kat situ. Kau jangan pelik sangat. Baik. So banyak lagi pengalaman-pengalaman yang saya kira keberuntungan berada di bumi Nabi dalam menuntut ilmu. Saya ingin tadi pengurusi ada sebut bab kahwin-kahwin ni. Kan, adakah apa dia tadi? Betul kan? Kahwin awal apa benda? Oh, lupa tajuk Kahwin semasa belajar lebih afdal. Kan? Mana pengurusi tadi? Begitu zaman. Ambil tafsir tu. Tafsir. Kan? Tak. Okay. I understand. Tafsir. Cinta maksudnya bukan cinta sesama manusia. Cinta Allah. Cinta Rasul. Macam mana pun, dia terlalu bombastik bagi saya. Dia nak keluarkan manusia daripada fitrah semula jadi. Yang sepatutnya tidak boleh menafikan dari sudut chemistry-nya. Bila meningkat usia ni, bila daripada umur macam antum lah, saya dah tua, dah masuk 19, 18, 20, 21, itu adalah umur yang sukar untuk dikawal. Keinginan untuk berkahwin, keinginan untuk mencari jodoh, itu kalau 18, 19, 20. Ada juga yang seawal usia sebelum itu lagi, yang sudah bercinta, sudah bergeweng. Betul? So, saya melihat begini. Apa dia? Ini semua nak jadi Rabiatul Adawiyah. Kan? Tak kan? Mana satu nak jadi Rabiatul Adawiyah? Tak. Nak kata Rabiatul Adawiyah ni jadi seorang wanita sufi. Itu maksud saya. Kita lihat Rabiatul Adawiyah. Contoh Rabiatul Adawiyah selepas dia bertemu cinta hakiki, cinta ketuhanan. Betul? Itu yang ada abiat syair dia, orang buat zikir tu. Ilahi lastu lil dausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi فإنك غافر الذنب العظيم
Allah ilahi. Maksudnya syair yang diungkap oleh Rabi'ah Talib dijadikan sebagai zikir, sebagai penawar jiwa, sebagai penenang jiwa. Selepas dia bertemu dengan cinta yang lebih besar, itu maksud saya. Jadi yang kita nak maksudkan di sini, saya sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita mesti melihat bahawa dalam kehidupan antum ni, walaupun saya fikir perasaan cinta, perasaan ingin mencari pasangan, perasaan ingin mencari jodoh, suatu yang tidak boleh nak dinafikan. Dia adalah fitrah sebelum semula jadi. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak fitrah tersebut? Nak melihat siapa yang dapat kawal, siapa yang tak dapat kawal. Mana ada orang tak ada perasaan sama langsung? Ada? Kau tak ada, tak ada perasaan. Kau ni manusia ke malaikat? Allah Taala sebut apa dalam surah Asy-Syams? Tahu tak? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Betul? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang Allah mengilhamkan, yang Allah mencampakkan dalam diri manusia ada perasaan, ada keinginan. Sebab benda yang keinginan, perasaan, kemahuan semua itu dikaitkan dengan syahwat. Betul? Boleh tak manusia ini membersihkan diri dia daripada syahwat sama sekali? Tidak boleh. Saya nak kejap lagi, saya nak makan. Saya tengok lauk sedap. Ada rasa syahwat, ingin, keinginan. Nampak? Boleh tak buang? Dia jadi orang yang kering lah, tak ada apa-apa. Kau nak makan apa? Aku tak kisah. Kau suka makan ni? Tak apa je. Dia payah. Susah kita nak layan orang macam tu. Betul tak? Tengok. Ada je. Jadinya dia proses kehidupan dia tu, dia tak macam orang lain. Kita tak boleh jadi malaikat, malaikat tak boleh jadi kita. Betul tak? Boleh tak malaikat kata, ya Allah, aku ni nak juga rasa kahwin. Tak boleh. Allah Ta'ala cabut syahwat malaikat yang tidak dikurniakan syahwat, tidak diberikan syahwat. Betul tak? Tapi manusia diuji. Sebab itu Hasan Basri pernah menyebut, dia kata rukibal malaku min min aklin, min aklin, rukibal malaku min aklin bila syahwati. Malaikat dicipta dengan akal tanpa syahwat. Wa rukibal hayawanu, haiwan pula dijadikan rukibal hayawanu min syahwatin bila aklin. Dia diberi syahwat tapi tidak ada akal. Haiwan, ya? Betul tak? Pernah tengok lembu berak tepi jalan? Habis tu ada akal tak? Boleh makan dia? Tadi lembu kau makan dia, buat apa? Weh lembu, bukan betul-betul lembu lah. Tak ada akal. Dia tak ada rasa perasaan malu. Sebab tak ada akal. Betul? Yang kedua, rukibal hayawanu bisyahwatin min syahwatin bila aklin wa rukibal insanu min kilaihima min aklin wa syahwatin. Manakala manusia diciptakan dengan dua unsur, unsur akal dan syahwat. So kita lihat dengan adanya dua unsur yang begitu besar, mana yang menang atas mana? Akal menang atas syahwat ataupun syahwat menang atas akal? Itu pokok perbincangan yang patut kita fikir bersama. Sebab setiap manusia diberikan kewarasan untuk berfikir, bertindak, untuk menyusun strategi dalam kehidupan dia. Kalau segala kehidupan dia itu berdasarkan kepada syahwat, maka menang syahwat atas akal. Tapi kalau semua yang difikir secara rasional, yang difikir akal dia itu memberi panduan supaya segala apa yang disusun dalam hidup dia itu memberi natijah yang salihah fil mustaqbal, maka dia manfaatkan akal yang waras. Sebab itu mutaakhir ni kita lihat, nampaknya syahwat yang ada pada manusia mengatasi akal. Kalau tak masakan, Datuk boleh rogol cucu, kan? Bapak tiri rogol anak tiri.
Kemudian itu benda-benda yang kita nampak dari sudut tingkah laku manusia. Kalau akal ini waras, akal ini mengatasi syahwat, saya yakin rasuah tak ada. Kan? Bila syahwat mengatasi akal, gaji esko pun naik Selangor. Siapa tak faham tapi kita raya. Aku tahu kau tak setuju. Duit. Saya setuju gaji naik. Bagilah gaji, apa masalah? Kan, orang pernah kerja. Betul tak? Profesor kat universiti ada 3 kelas profesor. Profesor kelas A, profesor kelas B, profesor kelas C. Okey? Dia ngajar je kat universiti. Mengajar, consultation dia dengan student, dia jadi mentor, dia bawa paper, dia present kat dalam negara, luar negara. Profesor jurusan A gaji 33,000. Jadi belajarlah tu jadi profesor. Tapi jadi esko pun 11,000. Jadi profesor kelas A lah 33,000. Betul tak? So yang B dalam 20,000 lebih, kalau yang C 15,000. So nak beritahu, yang jaga student dalam kelas, yang mungkin kalau dia dah profesor, jam mengajar pun sikit. Dia ngajar dalam pelajar-pelajar postgrad, dia ajar dalam 50 orang, 30 orang, supervising dalam 7-8 orang. Gaji 33,000. Ini jaga satu Selangor, takkan tak bayar 11,000 gaji. Senang tak CPA gitu, orang kampung kan. Ya, aku tahu kau tak faham. Baik. Tapi jelas. So, yang Ustaz nak sebut tadi, bagaimana akal boleh mengatasi sikap manusia tadi. Okay. Jadi dalam belajar memang banyak sangat ujian, banyak sangat cobaan. Saya masa belajar dekat Ahlul Bait tahun 1995 saya balik tahun 2000. 5 tahun. Saya datang memang tak tahu bahasa Arab, zero bahasa Arab saya. Sebab saya lepas convert, saya belajar di Perkim. Habis di Perkim 4 tahun, saya datang ke Jordan. Masa di Perkim tu saya selalu dapat jemputan jadi imam, baca khutbah di masjid. Ya, saya banyaklah mengaji Al-Quran dengan guru-guru saya di Kelantan. Di Selangor tak ada guru saya. Semua di Kelantan. So kan tak ada, saya nak pergi belajar masa tu tak ramai macam ni. Kan? Kalau semua dah balik ni ramai lah orang dapat manfaat. Zaman tu daripada Jordan tak ada, tak ramai 3-4 orang kan. Jadi dah ni ramai-ramai dah habis belajar balik, ramai lah orang dapat manfaat di Selangor. Betul? Betul tak betul? Kau muka tak parti ke apa? Kalau sebab kerja dakwah sikit, kau ketat muka Baik. So, banyak mengaji di Kelantan. So, bila saya dapat jemputan dari khatib, baca khutbah, jadi imam, orang datang salam. Wow, Ustaz baca Quran ni, jadi imam bagus, baca sedap, bla 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 bla. Saya balik saya fikir, saya baca, orang enjoy, saya tak enjoy. Sebab apa saya tak enjoy? Sebab saya tak faham apa saya baca. Itu persoalan yang mula-mula timbul dalam kepala saya, yang saya mengambil tindakan untuk pergi ke negara Arab belajar bahasa Arab. Dan my first, saya fikir itu adalah punca ataupun sebab utama kenapa saya pergi Jordan. Saya tak fikir pun pergi Jordan jadi ustaz, tak ada, saya tak tahu masa tu. Saya tahu saya nak pergi Jordan, saya nak belajar bahasa Arab, saya nak mendalami bahasa Arab supaya Quran saya baca saya faham. Itu aja. Itu aja. Ikhlas tak niat tu? Masih ikhlas tak? Ikhlas kan? Itu je, saya tak tahu benda lain. Sebab dalam dunia saya, bila saya convert, saya masuk Islam, saya belajar di Kelantan, saya belajar dekat pondok, saya belajar dengan guru-guru saya tak nampak pun jadi pergi Jordan ni besok balik, boleh jadi ustaz, boleh mengajar di masjid, boleh masuk forum perdana, boleh tilawah interaktif, semua tu tak nampak. Saya kata saya nak pergi belajar sebab saya nak faham Quran. Itu je. Datanglah pergi Jordan. Saya apply. Masa tu saya nak try apply. Saya apply banyak tempat sebab SPM saya tak ada bahasa Arab tinggi, tak ada bahasa Arab komunikasi. Saya sekolah menengah kebangsaan biasa. Tapi SPM saya ada pendidikan Islam. Satu tau. Kuliah dekat CJ tu.
Rawi anak lelaki Jacob pendidikan Islam 1. Masa sekolah saya masuk kelas, saya belajar pendidikan Islam masa tu. Buku-buku saya tak bawa balik, saya simpan, saya kirim kat kawan. Kalau bawa balik, mesti kena pukul. Pernah kan sekali dua balik, kena pukul dengan abang saya. Siapa kau masuk dalam ini dan dipukul. Jadi saya sendiri, buku-buku saya kirim ke kawan. Saya baca semua dekat sekolah. Ulang kaji di sekolah. Mana sekolah tu? Kau orang baca buku, pagi, petang, siang, malam, radio sampai dengar radio, terbaring macam ni, tertongging macam tu, baca, pun dapat cangkul je. Tak, bukan entum lah wala. Kalau tujuh takkan dah cakap Jordan, Allah, kamu anak ustaz. Leceh sangat. Jadi tujuan saya pergi Jordan nak belajar bahasa Arab tu je. Tapi kenalah belajar subjek-subjek lain. Saya tak ambil kuliah bahasa Arab. Mula-mula saya ingin ambil kuliah bahasa Arab. Saya tengok hafal syair jahiliyah, hafal nasar qadim, nasar jadid. Kemudian Allah tak jadi ya. Saya kata tak, saya tak belajar lah. Mungkin ada kat sini kuliah ada kan? Ada. Sekejap ni Ustaz bacakan syair Amr bin Qais, aku nak buat terjemah. Baik. Sebenarnya belajar bahasa Arab bagus. Sebab bahasa Arab dia adalah madkhal. Dia adalah madkhal untuk faham Quran, untuk faham kitab-kitab turas yang lebih besar lagi. Kalau seseorang itu dia tak mahir dengan syair, dia tak mahir dengan syair jahili, dia tak akan mahir berinteraksi dengan Al-Quran. Confirm. Dia kena mahir dengan syair-syair jahili. Dia boleh faham bahasa yang pada ketika Al-Quran turun, yang Quran cabar bahasa orang Arab ketika itu, maka dia adalah memberi penjelasan, syair-syair itu memberi penjelasan kepada beberapa persoalan dalam Al-Quran. Baik. 5 tahun saya di Jordan, saya belajar. So, memang syadid gila lah masa tu. Syadid kan, mana ada sisi-sisi berani mesyuarat dengan saya. Semua menyampah nak meeting dengan saya sebab syadid. Ingat lagi dia orang kata Ustaz Farid tu kalau meeting syadid sangat lah. Syadid sebab saya malah lah persatuan-persatuan, sebab saya nak fokus belajar masa tu. Tapi dalam masa yang sama nak juga terlibat dengan aktiviti-aktiviti persatuan. Saya sempat jadi Presiden Prisma, sempat ada Prisma sini? Sikit pun tak kredit aku sempat jadi Presiden mahasiswa Prisma. Bekas saya tak jadi presiden, bekas saya tak jadi esko. Cuma kita tubuhkan, lepas tu kita jadi badan penasihat, kita badan penaja. Kemudian saya pernah jadi penasihat untuk bekas J. Alhamdulillah, itu 5 tahun habis di Jordan. Susah lah. Sebab mungkin saya tak ada masa nak fikir. Kalau nak cari cinta manusia ni, saya tak ada masa tu. Sebab apa? Saya fikir saya nak faham Quran, saya nak belajar bahasa Arab, saya nak mendalami ilmu. Sebab benda lain semua saya tak nampak. Ada tak kawan-kawan zaman tu, bila saya ni di antara dalam batch saya tu, saya agak berumur berbanding orang 18, saya 22. Beza 4 tahun dia panggil saya Muhammad Farid. So, kadang dia orang nak cubalah jodoh-jodohkan. Muhammad Farid. Jahat. Muhammad Farid. Ya ke? Okey ke? Okey, tak apalah katanya. Jadi sehinggalah saya habis belajar. Saya bertemu jodoh di Jordan. Saya nak bagi tahu juga, saya bertemu jodoh di Jordan. Jodoh pertamaku. Kenapa? Jodoh kedua? Dalam syurga.
Saya masih jadi presiden, isteri saya pernah jadi esko. Masa tu memang tak ada apa-apa feeling lah. No feeling because I'm the president. Sibuk meeting, kebajikan pelajar, itu yang dia fokus. Pada tahun akhir saya nak pergi haji, saya nak pergi umrah. Masa saya nak pergi umrah, masa tu dia melakukan esko, dia bagi sepucuk surat isteri saya, nama dia Suziana. Dia bagi sepucuk surat, dia minta tolong buat umrah badal untuk ayah dia, arwah ayah dia. So dalam surat tu dia beri, dia kenalkan siapa ayah dia. Itu aja, dia tak kenalkan diri dia, dia kenalkan siapa ayah dia. So saya jatuh hati dengan saya jatuh hati dengan cerita sebalik kehidupan ayah dia. Salah. Very fast buat judgement. So ayah dia juga convert. Bapa mentua saya, arwah bapa mentua saya, Chinese convert. So bila cerita ayah, dia buatlah umrah badal, lepas tu bawa balik dah air zam-zam, sejadah, apa semua sebagai kiriman. Tak tahulah, itu pun boleh jadi sebab berputihnya sebuah cinta. Cinta air zam-zam dan sejadah. Jadi saya berminat dengan cerita tu sebab Sisi dia dengar ni tu. Sebab saya nak cari seorang yang boleh berinteraksi dengan keluarga saya yang berislam. So keluarga bapa mentua saya, keluarga rumah saya, ada adik-beradik bapa, ada beberapa orang bapa saudara dia yang tak Islam lagi. So biasa communicate dengan nenek dia yang Cina, bapa-bapa saudara dia. Jadi saya nampak di situ ada keserasian. Laju, tak kena langsung. Ada keserasian. Betul, maksudnya kita nak cari seorang yang boleh membantu saya dalam buat kerja dakwah dengan mengajak mak saya, kakak-kakak saya pula lah. Mungkin dengan abang saya, sedang lelaki saya boleh communicate, dengan perempuan mungkin lebih dekat. Saya tak sebut apa-apa, tapi takdir mengatasi perancangan manusia. Sehinggalah saya dah habis belajar masa tu. Habis subjek bulan 5, konvo alifbet masa tu bulan 7 tak silap saya. Lama, dekat sebulan lebih saya tunggu nak konvo. Saya nak konvo juga. Nak konvo, rasa konvo dekat padang, dekat kawasan lapang kan. Alifbet. Itu second convocation tu. Malik Abdullah datang, Malik almarhum King Hussein datang. Sampaikan ijazah kepada pelajar. So lepas sebentar nak tunggu konvo, saya habiskan ambil ijazah mengaji Al-Quran dengan Syekh saya dekat Zarqaq. Saya baca Quran, saya musyafahah dengan dia daripada surah An-Nas daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Sementara saya nak habiskan tu, saya ulang kali. Ini masalah manusia. Bila tak ada kerja dia nak buat, mula dipikir macam. Subjek dah habis, tinggal tak lagi Quran aja. Lepas tu kawan-kawan budak-budak pula, bapak nak balik dah. Takkan tak ada apa-apa kan. Takkan tak ada. Dia ni kerja, dia betul-betul membakar semangat lah. So saya pun okey lah, saya kata cubalah tengok. Saya nak berkenalan, nak tanya. Lepas tu saya melalui belajar master dekat Alifbet. Lepas tu dia pun tolong tanyakan baik Muslim lah. Oh, panjang kau punya oh. Pergi jumpa, tanya ustaz tu pun isteri sampaikan hajat, kata no problem apa semua. Lepas tu saya telefon daripada Mafraq, merentasi lautan Hindi, lautan Arab, lautan Hindi, telefon ke Malaysia, ke Kota Baru,
Spesifik lagi, Kubang Kelian. Telefon, direct telefon mak mertua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakcik ke? Makcik ke? Makcik. Ya. Siapa kecek ni? Orang Kelantan kan. Bagi tahulah saya sebulan-sebulan saya berkenan dengan anak makcik ni. So saya nak chop dulu. Tak ada makcik, tak ada masalah. Tak apa pun. Kelik dulu lah So setakat itu je. Tak adalah. Masa kami mana ada handphone kan. Sekarang kan sibuk handphone dalam selimut kan. Macam tidur tapi duk cakap telefon dalam selimut. Dengan siapa cakap? Wallahualam. Memang mangkuk ayun. Bukan sini Ada macam tu kat sini? Belum ada lagi? Alhamdulillah masih suci. Jadi memang tak ada feeling apa semua tak ada. Balik Malaysia, kenapa si cerita panjang lebar? Suka? Nak tahu? Jangan ke mana-mana bersama saya pada perjumpaan tahun depan. Sambungan dia. Bila balik Malaysia, Ustaz sibuk lah cari kerja. Dia dapat kerja dalam tak sampai 2 minggu. Ustaz dapat kerja di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Pergi interview, apply interview, dapat kerja. Saya sibuk kerja pun tak tahu je. Sibuk kerja. Mak bakal, masa tu bakal mak mentua saya kan, telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni makcik Moh kecek ni. Makcik Moh kecek ni. Nak tanya anak ni jadi ke tidak? Sampai lupa. Sampai gitu sekali. Kena tanya sebab kita tak telefon, kita tak beria. Sekarang kan sikit-sikit call, SMS, WhatsApp kan, Facebook kan. Betul tak? Tak dapat tengok tuan, dapat tengok bumbung rumah pun jadilah. Kan? Orang Kelantan kata genya. Kalau ni saya cakap moranya. Jadi saya lepas tu saya beritahu persetujuan. Saya kata insya-Allah saya tengah kumpul duit makcik. Sebab siapa nak pinang untuk saya? Mana ada duit? Kalau mau tak apalah. Nak kahwin pergi minta dengan abah, minta dengan mak. Kan? I have to stand on my leg. Betul tak? Saya kena independen. Sebab takkan saya minta keluarga saya. Keluarga saya dah lah halau saya dulu masuk Islam. Betul tak sebab saya minta? Sedih tak? Suka kenapa? Pak sedih suka. Relax. Ini yang syahwat relax ni. Baik. Saya kata saya tengah kumpul duit makcik. Kumpul duit kerja kan. Gaji masa tu barulah 1,750. Kena kumpul. Makcik tu kata, tak apa, kita tak nak pandang duit, kita bukan nak duit, kita nak persetujuan. Lepas tu saya mau bagi tahu keluarga saya. Keluarga ibu saya dah okey lah, masa tu kakak saya dah okey. Saya kata saya nak kahwin, sekian tempat dia. Kat mana Kelantan? Dia semua terkejut, Kelantan jauhnya. Pergilah Kelantan. Kakak-kakak saya ikut tau, yang tak Islam ni. Pergi meminang, pakai sari. Comel. First time dalam sejarah Kelantan lah agaknya kan. Orang Kelantan dia memang pelik sikit. Saya kita sama. Dan sebab pelik kenapa? Dia orang susah nak terima orang luar. Betul tak? Satu, itu kena ingat. Alah orang Jawa pun sama tak? Yo. Orang Jawa pun sama juga kan? Jawa. Orang Kau Jawa ya? Bukan orang Jawa. Kok ireng? Comel lah. Jawa ya? Nama Arab, Buddha. Jawa. Baik. Nasib lah. So kakak-kakak saya ikut. Masa tu dia dah boleh faham saya dah pujuk. Dia dah boleh terima macam mana pun adik kan tak buang. Dalam masa yang sama ustaz yang belajar dekat Al-Bait dulu jadi Bait Muslim tu, dia dah habis master. Dia Kelantan juga. Dia datang, dia jadi duduk cakap.
Okey ya? Bila? 3 bulan lepas tu kahwin. Kahwin? Alhamdulillah. Tak kahwin-kahwin lagi, dah kahwin dah. Tak kahwin lagi. La ilaha illallah. Tak faham? Bahasa Malaysia. Saya orang tak faham. Dah kahwin, tapi tak kahwin lagi. Faham. Lambatlah faham. Jadi sebab kita yang kata tak kira kan. Saya kadang bawa isteri saya dalam majlis, kawan tanya, ini saya kenalkan, ini isteri muda saya. Isteri muda Ustaz. Ya ke? Itu tak bawa. Tak bawa. Kenapa? Memang tak ada. Nak bawa macam mana? Tak ada. Isteri muda. Yelah, dia muda daripada saya, isteri muda lah. Silap lah bahasa Melayu tu. Katalah kalau saya yang tak tahu bahasa Melayu. Dan bila cerita poligami ni orang semua suka lah kan. Bukan sesenang yang kita suka. Baik. So habis dah tu. Dah kahwin, lepas tu pindah duduk Selangor, kerja di kuis. Kan? Alhamdulillah. So, anak-anak saya One Malaysia. Betul tak? Kita fikir tengok. Ini barulah betul-betul One Malaysia, satu Malaysia. Anak saya darah India ada, darah Melayu ada, darah Cina ada. Tiga-tiga darah ada. Itu barulah satu Malaysia. Ini cerita bab lain sebenarnya, pelik. Tak faham sudah. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, so itu sedikit pengalaman. Tapi macam mana pun saya meletakkan, dan saudara-saudari pun kena meletakkan bahawa kita mesti selesaikan tugasan utama, matlamat utama kita kena Jordan. Apa matlamat saudara-saudara Jordan? Menuntut ilmu. Saya tidak menafikan dalam belajar itu ada yang berkahwin. Saya tak nafikan. Kalau kahwin salah, kalau tak salah. Tak salah. Tapi kalau semua orang fikir macam tu, payahlah. Betul tak? Takut bila saya kata salah, dia dah kahwin, kumpul di sini ada rumah tangga, dia kata, kalau Ustaz aku sedekah macam tu. Tak salah. Tetapi kalau seseorang itu boleh menamatkan pengajian dia dengan memberi keutamaan terhadap pengajian, itu lebih baik. Sebab seperti mana yang kita bincang, kita nak membina cinta kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terjalin cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa cinta kita terhadap makhluk ni benda yang akan datang. Kan? Walikulli saqidatin laysa lahu illa laqitah. Bagi setiap sesuatu yang jatuh, yang gugur, pasti ada yang mungkin ni bukan mengambil. Tapi kadang-kadang kita terlalu fikir siapa jodoh aku, terutamanya siswi. Jangan bohong. Tak, saya tidak mereka cerita, saya tidak buat satu perkara yang saya buat satu kenyataan yang bercanggah dengan fitrah semula jadi. Mana ada orang perempuan tak fikir siapa suami dia besok? Ada tak yang tak fikir? Mustahil, mesti fikir siapa nak akan jadi suami aku besok. Sebab harapan dia, suami dia adalah seorang yang boleh membimbing, seorang yang boleh membantu, menjaga. Betul tak? Barulah respon yang betul. Takut saya cakap di alam lain, saudara-saudari di alam lain. Tak, maksudnya saya pernah tanya dengan orang perempuan, saya pernah tanya dengan isteri saya dulu, macam mana perasaan orang perempuan di masa belajar? Dia kata memang perempuan fikir. Kalau budak lelaki sama-sama dia duduk sembang apa kan, cunau itu. Dia pun sama-sama kadang dia sembang juga, tapi tak semua lah. Cuma tak keluar. Maksudnya dia fikir siapa bakal suami dia,
macam mana agaknya orang dia, boleh ke dia membimbing, boleh ke dia mentarbiah. Itu yang dipikir, betul tak? Sebab besok dia macam mana pun orang perempuan lebih matang daripada orang lelaki. Orang perempuan lebih matang daripada orang lelaki. Itu fact yang kamu kena terima, kamu tak nafi. Cuba lihat Saya pernah bincang dengan ahli rumah saya, saudara Afiq, yang handsome. Siapa? Ada sisi nak tanya siapa, Mek? Lagi matang ya. Jangan, dia masih budak lagi, 18 tahun. Saya begini, dalam persoalan mencari jodoh, kita masih mukadimah lagi. Saya punya nota ni 3-4 live belum tak sentuh ni. Masih nak mukadimah lagi. Satu tajuk nak masuk pengarah, okey? Baik. Dalam persoalan mencari jodoh, okey? Orang perempuan dengan orang lelaki berbeza persepsi dalam mencari jodoh. Katakan saya beritahu pada seorang perempuan atau sesama perempuan, saya beritahu pada orang perempuan lah, yang kita kenal, kita beritahu, saudari, saya ada kenal seorang ni, nama dia si Fulan bin si Fulan. Orang dia baik, berbudi pekerti, jaga solat, mengaji pun pandai. Dia seorang yang ambil berat terhadap ahli keluarga, mak dia, ayah dia pun dia jaga. Bagus orang dia. Tapi dia ni tak berapa handsome. Apa agaknya jawapan perempuan tadi? Tak apa. Jawab? Tak apa. Jawab tutup? Tak kisah. Jujur, tak kisah kan? Betul? Dan itu jawapan dulu, kini dan selamanya dari orang perempuan. Kalau dia dapat sebab dia dengar. Kena pula yang bercakap tu orang yang dipercayai. Betul tak? Itu baik orang dia. Dan seorang yang solat, jaga akhlak dia, Masya Allah. Dia baik orang dia, bla 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 bla. Kita beri akreditasi kat lelaki tu. Tapi itulah dia tak berapa handsome. Tak apa Ustaz, tak penting. Itu jawapan yang biasa kita dengar daripada orang perempuan. Tapi kalau ada orang perempuan kata, ya cool, tak handsome, Tak matang. nantilah kita istiqorah dulu. Asal macam bijak. Tapi dia dah minat lah. Dia suka, maksudnya dia, orang perempuan ni, dia sentiasa mencari bakal suami yang carry, bukan cherry. Seorang yang ambil berat. Kalau dia seorang yang ambil berat terhadap ibadat, seorang ambil berat terhadap keluarga, dia pun akan jaga, pandai jaga. Itu yang akan terlintas. Okey, tinggalkan perempuan, tinggal lelaki pula. Benda yang sama saya beritahu kepada orang lelaki. Saya kata, Syam. Oh, Syam. Tak awak lah perasaan. Kata, Syam, saya ada kenal anak kawan Ustaz ni. Ini budak perempuan ni pandai belajar. Bukan sekadar pandai belajar, dia ni seorang yang agama dia kuat, Quran dia tak tinggal, akhlak dia Masya Allah, hormat dia bagi ibu bapa Masya Allah. Pandai masak pula tu. Hari tu Ustaz pergi rumah dia yang masak. Tu memang marvelous lah masakan dia semua. Hebat. Dia Ustaz. Dia mula-mula kan, dia Ustaz. Dia Ustaz. Tapi Syam, tapi Syam, budak dia tak berapa lawa lah. Tak macam, biasa dia, bukan seorang yang lawa-lawa. Bukan lawa sangat lah, maksudnya biasa. Oh, ya ke Ustaz? Confirm, betul tak? Betul, jangan buat tipu. Sebab apa? Lelaki, dia akan cari pasangan hidup dia dengan melihat paras rukun.
Perempuan, dia akan mencari pasangan hidup dia dengan mendengar. Sebab itu Nabi sebut, kalau ada orang datang meminang anak perempuan kamu, baik akhlaknya, kahwinkan. Baik akhlaknya, kahwinkan. Tapi dalam bab, bagi orang lelaki nak cari pasangan hidup, tunkahul mar'ati arba'ah. Betul? Seorang wanita itu dikahwini kerana 4 sebab oleh orang lelaki. Kerana kecantikan dia, tengok. Kerana harta dia, kerana keturunan dia. Last sekali baru, kerana agama dia. Fadfar bidzati din taribat yadak. So orang lelaki dia nak tengok dulu. Sebab zaman syekh oleh ditunda. Betul? Kecantikan sesuatu yang dilihat dengan mata kasar. Tapi akhlak, duduk macam ni, nampak ke akhlak orang lelaki? Nampak ke? Tak nampak macam ni duduk macam ni, nampak semua okey je. Nak tahu pergilah rumah dia orang tahu. Kan? Nak usah cerita kan? Nak cerita tak ya? Nak cerita tak ya? Tak ya, tak ya. Tak ya Ustaz, hal-hal rumah tangga nak cerita. Nampak? Beza. So, orang lelaki kita duduk macam ni, kita nampak semua okey. Tapi kita nak dengar dia macam mana. Tapi orang perempuan, orang lelaki tengok perempuan, dia tak tengok apa dia kat rumah dia. Dia akan tengok rupa. Cuma juga aku. Dia orang mana ni? Aku gelap. Aku gelap juga. Kau yang mana kau? Dia kata, kamu jauh, aku yang berkontan. Semakin dekat dah tu. Dia dekat dah dekat. Tapi bapak ni tuan imam masjid. Oh ya ke? Tak ada muka kau. Nak sangat tadi. Tapi kena baca hadis. Baca hadis tolong terbalik. Nahu tak betul, baris pun salah. Dulu ingat lagi masa pelajar tahun 1 kita bagi test bahasa Arab masa kat Albert dulu. Ightanim, kita bagi hadis. Kalau kita bagi kamus, Ightanim khamsan qabla khamsin. So agaknya dia masa sekolah dulu, dia mesti cari kata asal. Istaghfara, kata asal dia apa? Jazar kalimah dia apa? Ghafara. Mustaiqinin, kalimah jazar dia apa? Yaqona, Aikona. Itu ikon. Sikit. Jadi dia pergi pada kata asal jazar dia. Ightanim khamsan, dia jadi kata jazar asal Ghanama. Ightanim khamsan qabla khamsin. Jadi dia pun masa terjemah dia pun beritahu. Apa terjemahan kamu? Terjemahan saya, rebutlah 5 kambing sebelum 5 kambing. Sebelum kambing tua, masa kambing muda. Sebelum kambing sakit, masa kambing sihat. Sebelum kambing miskin, masa kambing kaya. Itulah kata kadang-kadang belajar bahasa Arab. Kena semua-semua belajar bahasa Arab. Dengar betul ni. Faham tak? Belajar bahasa Arab betul. Sungguh-sungguh belajar. Bukan masalah kita ni, pelajar-pelajar Jordan yang saya nampak. Saya sangat sayangkan kamu. Sebab 600 pelajar Selangor yang balik besok, kalau 600 orang ni dicampakkan di kampung masing-masing, di daerah masing-masing, semua kita mempunyai wadah yang sama, dakwah, semangat, Masya Allah. Betul tak? Bila Cina dia kena orang Islam kalau kamu balik diam je? Maksudlah Cina MC pun sama dah. Maksudnya macam bila masa kita nak sebarkan Islam, bila masa kita nak kembangkan Islam. Jumlah orang Islam ramai. Faham tak? Jumlah orang Islam ramai. Kalau saudara dan saudari lihat di Selangor, yang masuk Islam di Selangor semua orang luar. Orang Perak datang masuk Islam kat Selangor. Orang Pening datang masuk Islam kat Selangor. Orang Kedah datang masuk Islam kat Selangor. Sebab apa? Sebab dalam fatwa negeri Selangor, fatwa zakat sesiapa yang masuk Islam di negeri Selangor, dengar. Sesiapa yang masuk Islam di negeri Selangor, walaupun dia berasal negeri lain, maka berhak dapat zakat mu'alaf. Asnaf mu'alaf. Dia tak masuk sini. Banyak nampak. Jadi yang Selangor betul-betul, yang masyarakat Selangor ni masuk Islam tak? Yang bukan Islam masuk Islam tak? Yang Islam pun kita kena Islamkan juga balik ni. Islam kan balik sekali. Makcik, mari Islam masuk Islam. Baik. Poket. Bukan. Marbawi.
Marbawi. Marbawi. Kamus Marbawi? Okey lah, tak mau deh. Dia mau deh, action. Tak apa, boleh tak rujuk murid? Boleh, tapi dia tak selesai. Tak selesai. Kita kena pandai rujuk Lisanul Arab. Kita kena pandai rujuk tafsir apa? Tafsir lughawi lah, jangan tafsir munir. Saya tak galakkan kamu beli tafsir munir. Saya tak galakkan kamu beli tafsir munir. Saya nak kamu beli tafsir. Kalau nak beli tafsir, beli tafsir Ruhul Ma'ani. Ruhul Ma'ani karangan Imam Al-Alusi. Beli tafsir Ibnu Ashur, tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Lepas tu beli tafsir Al-Manar karangan Rashid Ridha. Kalau nak beli juga, beli tafsir Fathul Qadir li Syaukani, Imam Syaukani. Nak beli juga tafsir, beli juga tafsir Sya'rawi. Kalau nak dibanding tafsir Sya'rawi dengan tafsir Munir, beli tafsir Sya'rawi lah. Jangan beli tafsir Munir. Siapa-siapa yang belum beli, tak payah beli tafsir Munir. Sebab kalam dia berulang-ulang. Bahasa dia berulang. Bila kita baca, kita tak dapat ruh tafsir. Kita tak dapat faham benda yang lebih besar dalam tafsir yang nak disampaikan. Bukan itu maksud dia. Maksudnya bila saya baca, dia lebih kepada kalam Ashwa'i. Kalam-kalam dia terapung, bahasa dia agak terapung. Dia tidak jejak betul-betul kandungan Al-Quran. Dia berbeza dengan Ruhul Ma'ani, berbeza dengan tafsir Bahrul Muhit, berbeza dengan tafsir Ibn Ashur, berbeza. Tolong peringkat kalau di Malaysia yang dah ada tafsir Munir tu, janganlah pulangkan balik. Tak apa lah. Tapi Ustaz nak beritahu, biar kita baca tafsir yang lebih besar. Kita tak susah pun. Tafsir Ibn Ashur tak susah. Tafsir Alusi tak susah. Even kalau orang minta saya bandingkan, dengar betul. Bandingkan Sofatul Tafsir karangan Syekh Muhammad Ali Sabuni, afdal dikathir min tafsir Al-Munir. Wallahualam. Ahyanan, yakni kita ni bila tengok jilid banyak, kita beli. Banyak, beli. Banyak, beli. Sebab saya, Ustaz punya PhD. Ustaz buat tesis Ustaz, proposal Ustaz baru lepas, minggu lepas. Dalam hari apa? Hari Selasa. Mawi ada adik, masa defend proposal. Dah lepas dah, supervisor pun dah dapat. Tajuk yang Ustaz nak buat mengenai Abdul Hamid Al-Farahi wa juhuduhu fi ulum al-Quran, fi ulum al-Quran wal qadaya at-tafsiriyah. Dia ni ulama India. Saya pergi ke India baru ni, KL, Delhi, Banaras, apa tu bang dulu? Betul. Nak beritahu kita nak menuntut ilmu ni, kita kena pergi. Kita kena cari, kita kena berkorban, baru kita dapat. Kalau nak berjalan kaki kat rumah, kelas tu tak nak pergi, kelas taman tak nak pergi, talaki tak nak pergi, balik macam tu jugalah, pimai tahun tu. KL, Delhi, Mas Airline. Sokong lah. Masih rugi je kan. Saya bagi tahu kawan-kawan saya, kita balik, kita beli kawat tebak. Mustahil ke? Tak baik, Tuan Patung pun cakap amin, ya Allah. Nanti kalau lah Ustaz beli kawat tebak, kamu lah yang akan jadi pramugarinya. Kita nak pramugari muslimah. Kita akan asingkan tempat duduk passenger muslim dengan muslimah. Tak Islamik ke tu? Tapi takkan saya nak layan apa ni muslimah punya passenger. Saya nak buat kawat terbang. Kita nak ada aircraft, muslimnya aircraft. Tak ada Arab. Dalam tu zikir munajat, dalam tu ceramah, dalam tu tarbiyah. Wow. Betul tak? Tu
7 jam orang naik kapal terbang, tidur, makan, minum, melantak, minta darah dalam tu. Betul, sama juga kamu pun naik kapal terbang, kenapa naik tak naik Quick Airways? Kalau Quick Airways entertainment ni tak best Ustaz. Kapal terbang lama. Kan, ada ke TV screen besar ni? Kalau naik kapal terbang naik kotak, benar TV screen ni besar ni Ustaz. Latest movie tengok. Entertainment punya masalah. So kita nak Islamic punya aircraft, halal dalam tu. Ini tak naik mas. Kan? Kakak-kakak yang pramugari tu kenal saya agaknya. Kalau dia lalu ditarik, Assalamualaikum Ustaz. Dia kenal lah tu. Kan? Kalau tak masa dia jalan, nampak tak nampak. Nampak. Kan? Dia nampak Ustaz dia. Assalamualaikum Ustaz. Dia tarik-tarik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pandai pun. Tapi jangan selalu bersangka buruk Jangan selalu bersangka buruk. Ustaz ada pengalaman. Ustaz naik flight daripada saya nak cerita ke India tu. Muslim aircraft doa Tapi macam Muslim aircraft takut kau tak naik. Yalah, kalau semua muslimat tak best lah nak pramugari yang pakai. Tak usah tanya siap, uzon balik jadi lain. Tapi datang semua sumpah. Baik. KL, Delhi, daripada Delhi pergi ke Banaras tu naik jet air. Local punya aircraft. Sampai di Banaras, daripada Banaras tu ada orang tunggu Ustaz, ada delegasi dah nak sambut Ustaz tu. Ambil Ustaz pergi ke perkampungan Abdul Hamid Farahi di Azamgarh nama dia. Azamgarh, nanti Google tak percaya. Ke Azamgarh. Jadi pada Banaras nak pergi Azamgarh tu 4 jam. Naik kereta. Jalan dia macam jalan Felda. Felda lagi cantik dia jalan dia. Budak terbalik dalam kan. Lepas tu depan tu ada kereta lembu, ada kereta kaldai. Terpaksa lah beri laluan. Beri jalan dulu sampai masuk je. Dan kata nak sampai ke kampung Abdul Hamid Farahi, Ustaz kumpul maklumat apa semua, Ustaz bawa balik. Seminggu lebih Ustaz dekat situ. Tapi Masya Allah, berkorban. Nampak orang menuntut ilmu. Budak-budak dekat Madrasatul Islam belajar daripada tahun 1 sampai tahun 8. Menghafal matan, sebaca hafal syair-syair jahili tu. Masya Allah, hafal Quran, hafal matan-matan syair, hafal syawahid al-lughawiyah, hafal. Sebab itu budak-budak tu habis 8 tahun dia sekolah di situ, keluar pergi Azhar, buat master terus. Buat master, buat PhD. Hebat. Memang diorang kuarantin budak tu belajar betul-betul. Pagi-pagi diorang sarapan apa tau? Makan kacang kuda je. Every day, 7 days saya kat situ. Tiap-tiap pagi akan ada orang, ada tukang masak kacang kuda ni. Dia bawa dalam baldi. Tahu tak baldi? Kilo baldi dan buah. Berapa lama dah duduk negara tak kena baldi kan? Bawa baldi. Dalam baldi tu lah kacang kuda. Dia cedok bagi seorang satu apa? Sejuk macam ni. Budak tu makan tu dia breakfast, minum air kosong. Minum air yang dia pump dekat apa? Perigi tu. Dia minum air tu, pergi kelas. Tengah hari baru makan. Tiap hari tu je breakfast. Ya. Tapi Masya Allah, sungguh-sungguh belajar. Korang apa lagi nak? Sungguh-sungguh tak belajar. Balik kita nak cari ulama lah. Balik kita nak cari sarjana Islam. Tunjuk dengan ustaz sarjana Islam di Malaysia. Ada beberapa kerak aja. Itu pun saya buat jadi konsultan HPA, jadi konsultan syarikat tu, jadi sibuk sangat. Kita nak satu tim yang besok duduk sama-sama bincang, membangunkan ummah dan juga menyumbang dalam bentuk penulisan. Tunjuk dengan ustaz karya-karya penulisan di negara kita. Adakah benar-benar dia hidup atau tidak? Tidak. Mana ada? Kalau orang pergi beli buku pun beli buku Pantalangan malam pertama. Pantalangan
Itu buku laku, best seller. Tengok, apa buku ni? Padahal plot itu. Cuba buat tafsir surah Yasin. Dari dulu kini dah selamanya kat situ lah tak ada orang musik. Sebab dia kata, Yasin, dia baca untuk mati. Dia macam, tengok, mentality. Dah hampir 60 tahun Malaysia ni merdeka. Apa hampir apa? Lebih dah. Betul tak? Mana semangat? Sebab itu Ustaz fikir kita kena ada semangat balik. Yang anak Selangor ni, pelajar-pelajar bekas ni, yang final year kena duduk sama-sama bincang. Balik jangan pecah. Balik jangan pisah. Balik buat sesuatu untuk diri Selangor. Buat sesuatu untuk umat. Saya nak tanya senang aja. Saya memang dalam cadangan dan perancangan Ustaz, balik kita nak buat tafsir. Saya nak buat tafsir. Saya nak cari tim saya nak buat tafsir. Biarlah 10 tahun mengapa nak tafsirkan Al-Quran. Malaysia tak ada tafsir, Syekh? Ada ke? Tunjuk dengan saya tafsir di Malaysia. Kok Ustaz tak jumpa lah? Sisi nak jumpa tak? Tak ada kan? Kita baca tafsir Al-Azhar. Kita baca tafsir Sun Haji Abdul Athir. Tafsir Al-Azhar, tafsir Pak Hamka, belong to Indonesia. Abdul Athir belong to Indonesia juga. Sebab asal usul Tuan Haji Sun Haji daripada Indonesia. Tapi dia tinggal di Singapura, meninggal di Singapura. Saya sempat jumpa. Yang mana Malaysia punya? Yang balik daripada Jordan ni mana? Yang balik daripada Mesir ni mana? Tak berani. Sebab kita Quran ni Ustaz. Siapa pula berani nak tafsir Quran ni Ustaz? Nah, itu masalahnya. Nampak? Bila Ustaz pergi kumpul bahan daripada India, tusuk balik, tahu tak saudara-saudari? Syekh Abdul Amin Al-Farahi tak pernah keluar negara dia. Dia tak pernah pergi Jordan, dia tak pernah pergi Mesir, dia tak pernah pergi belajar di negara Arab. Tak pernah. Tetapi penulisan dia, karya-karya yang ditulis menjadikan Arab semua menggigil lutut baca penulisan dia. Dia jawab, dia dalam sebuah buku ni yang saya baca, Jamharatul Balaghah, dia bincang isu balaghah. Dia kata Abdul Qadir Al-Jurjani, orang panggil dia sebagai Imamul Balaghah, Ustazul Balaghah, Abdul Qadir Al-Jurjani, dalam kitab Asasul Balaghah, Asrarul Balaghah, Asrarul Balaghah. Yang keduanya As-Sakkaki. Betul, Miftahul Ulum di Sakkaki. Kedua-dua mereka ini dianggap sebagai ulama balaghah besar. Tapi Abdul Hamid Al-Farahi kata kedua-dua mereka telah melakukan banyak kesilapan di dalam mentarifkan balaghah. Kerana kedua-dua mereka bukan berasal daripada orang Arab. Allah. Siapa berani? Dia cakap demikian bukan kosong-kosong. Bukan maksudnya dia tidak ada hujah. Dia ada hujah. So nak beritahu, kita biasa baca Quran. Saya nak bagi contoh. Contoh. Duduk tegak-tegak semua. Pernah tak? Ustaz pernah stop dah. Alah, baru 7:30 Kang. Kang. Jauh. Nota tak segitu lagi. Ini untuk tahun depan lah simpan. Baik. Ustaz nak sebut contoh satu je. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ma makna? Ma makna fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Apa terjemahannya? Maka nikmat mana lagi wahai jin dan manusia hendak kamu dustakan. Nikmat mana, betul tak? Ala, nikmat. Jumhur mufassirin sebut ala bermakna nikmat. Abdul Hamid Farahi kata bukan. Dia kata la, innal Qur'an wal ash'ar al-arabiyyah ya'bahu an yakuna ala bermakna nikmat. Mustahil dia kata ala bukan makna nikmat. Ala bermakna qudrah, kekuasaan. Fabi ayyi ala, maka kekuasaan mana lagi kamu nak dustakan wahai jin dan manusia? Kalaulah semua orang kita faham ataupun kalau kita beriman ala itu bermakna nikmat, maka rosak makna Al-Quran. Sebab yursalu alaikum ashwadun min narin wa nuhasun
fala tantasiran. Betul tak? Maka diberikan kepada mereka azab daripada api neraka yang mendidih, diberikan kepada mereka. Betul tak? Selepas yursalu alaikum syu'adun min narin wa nuhasun fala tantasiran fabi hal yuqal anna al-'adhab bimakna ni'mah. Baik. Hal yuqal al-'adab al-ayah al-ala al-'adab bimakna ni'mah, masuk akal ke? Boleh ke kita rasa bahawa azab itu sebagai nikmat? Boleh? Tak boleh. Walaupun ada golongan sufi yang sesat kata, ya betul, azab Tuhan juga merupakan nikmat. Dan tak kau orang macam neraka. Jangan. Kasarlah nanti, boleh kan? Tak, azab juga merupakan nikmat. Ada pula dia rasa syok macam tu. Kita kalau boleh Nabi ajar kita, Allah ma'ajirna minan nar wa ghadabil jabbar. Betul? So itu satu contoh yang Ustaz sebut. Banyak lagi perkara-perkara. Subhana dalam Al-Quran contohnya. Subhana. Saya nak beri kamu tasjid bagaimana kita nak faham bahasa Arab. Kegagalan kita faham bahasa Arab, kita tak faham Al-Quran. Hari ini umat Islam berpecah, umat Islam bertelingkah, umat Islam berselisih. Puncanya tak faham Quran. Tafsiran yang pelbagai, tafsiran yang sudah dirosakkan oleh golongan orientalis dan sebagainya. Subhana, contoh terakhir, subhana. Boleh pengarah? Makan berapa? 8,5. Kau mazhab mana pula? Contohnya subhana. Izinkan Ustaz, subhana. Subhana dalam Al-Quran, dalam satu surah disebut, di pangkal surah Al-Isra, betul? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhana bermakna maha suci, betul? Maha suci Allah, betul? Subhana. Subhana ini kalau kita belajar bahasa Arab disebut isim masdar. Dalam tafsir, banyak tafsir tak sebut secara detail. Melainkan saya jumpa dalam kitab Abdul Hamid Farah. Subhana bermakna isim, lughatan isim masdar. Dia adalah isim masdar. Baik. Kenapa disebut maha suci Allah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhana kalau kita kaji dalam Al-Quran, kita tengok dalam Al-Quran, subhana ada fi'il mudhari'. Ada fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari'? Subhana yusabbihu lillah. Betul? Yusabbihu lillah. Fi'il mudhari'. Fi'il amar sabbih bismi rabbik. Fasabbih bihamdi rabbik. Betul? Fasabbih itu fi'il amar. Fi'il madhi sabbaha lillah. Baik. Ketiga-tiga wazan, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, dia terikat dengan zaman tak? Terikat dengan zaman tak? Terikat dengan zaman tak? Terikat. Fi'il madhi, lepas. Fi'il mudhari', sedang dan berterusan. Fi'il amar, sekarang. Ketiga-tiga itu terikat dengan zaman, terikat dengan masa. Betul? Betul? Adapun subhana ini isim masdar, dia tidak terikat dengan zaman. Dia tidak terikat dengan zaman. Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala beritahu sejak alam ini wujud sampailah hari kiamat. Sama ada orang bertasbih ataupun tidak, sedang ataupun lepas, tidak pernah sesiapa pun bertasbih daripada Adam sampailah anak Adam, cicit Adam yang terakhir sekali, Allah Subhanahu wa taala tetap suci dengan sendirinya. Masya Allah. Betul? Allah Subhanahu wa taala tetap suci dengan sendirinya. Satu kalimah saja Syekh kita dapat faham. Oh, hebatnya Allah. Rasul ulama sebut lagi sebelum surah Al-Isra tu ayat pertama tu, sebelum itu surah An-Nahl. Apa ayat terakhir surah An-Nahl? Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang melakukan ihsan, orang yang melakukan kebaikan. Betul? Betul tak? Ingat betul, dengar betul. Daqiqu ma'i jayyidan. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang melakukan kebaikan. Ma'a bersama.
Apa saja ayat tu, ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih bertakwa melainkan Nabi, tidak ada manusia yang lebih ihsan melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Betul? Baik. Jadi orang yang bertakwa, orang yang ihsan, dia layak mendapat ma'iyatullah. Maksudnya apa makna ma'iyatullah? Kebersamaan Allah. Maksudnya habis saja ayat tu datang surah Isra ayat yang pertama, subhanallazi asra bi 'abdihi. Ulama sebut tidak ada satu kebersamaan, tidak ada satu ma'iyah yang paling tinggi melainkan membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki burak untuk bertemu Allah. Allahu Akbar. Hebat. Bahasa Al-Quran memberitahu kita demikian. Tengok macam mana dikaitkan ayat yang hujung dengan ayat yang dalam surah Al-Isra. Ulama sebut benda ini sangat detail dalam bahasa. Sebab itu Ustaz kata, kenapa mesti kita memperhalusi dan memperkasa bahasa? It's most important. Innahu huwas sami'ul basir. Ulama bincang, innahu huwa as-sami' al-basir. Allah, dialah Tuhan yang maha mendengar, dialah Tuhan yang maha melihat. Kita nak tanya, kenapa as-sami' dulu baru basir? Kenapa tidak al-basir wa sami'? Limadha? Limadha quddima as-sam'u 'ala al-basar? Limadha? Kenapa didahulukan mendengar sebelum melihat? Kenapa? 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 Simple. Peristiwa Isra berlaku, Isra Mi'raj berlaku siang ke malam? Malam. Betul? Berapa banyak perkara malam kita tak boleh lihat, tapi kita boleh dengar. Betul tak? Allah dahulukan mendengar. Innahu huwas sami'ul basir. Bukan bermasalah tidak lihat, tetapi nak meraihkan peristiwa yang berlaku di malam hari tersebut. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi, sebab itu Ustaz kata, rehlah Ustaz pergi ke India cari bahan, bawa balik untuk tulis dalam tesis. Saya nak cuba faham. Masih lagi semangat saya ni nak faham Quran. Tak pudar. Masa BA datang sampai sekarang masih nak faham Quran. Itu je. Dan saya berharap saudara-saudara dapat membantu besok bila balik ke Malaysia. Belajarlah sungguh-sungguh. Matlamat kita datang sini untuk belajar. Masa yang kita ada di sini 5 tahun, dimanfaatkan sepenuhnya. Hafal mana yang perlu hafal. Telah baca apa yang perlu baca. Beli kitab, bermuzakarah, jumpa para alim ulama, wujudkan suasana ilmu dalam kehidupan kita, insya-Allah. Bakal lahir para doa yang lebih ramai. Kita nak lihat para doa yang lebih ramai. Masalahnya di Malaysia kita banyak bila ustaz ni bila kita tak belajar sungguh-sungguh balik, orang yang tak belajar sungguh-sungguh jadi ustaz. Sekarang yang jadi ustaz kebanyakannya bukan asal usul ustaz pun. Dia pun ustaz pun tapi nak jadi ustaz. Jadi pelik kan? Kan? Di TV berapa ramai yang bercakap tu bukan ustaz. Baca hadis salah, baca Al-Quran salah. Dia punya istinbat, dia faham daripada ayat dan juga daripada ayat daripada hadis salah. So salah, siapa salah kita ya? Kenapa pula kami salah ustaz? Ya kita tidak sungguh-sungguh dalam menangani isu tu. Jadi adakah ustaz suruh si masuk TV? Tak. Masuk TV ni bukan boleh pakai-pakai masuk. Saya pun bukan nak masuk sangat TV dulu. Dah termasuk. Tapi tak keluar sampai sekarang. Letih. Orang tak tahu kehidupan. Letih, jadi letih. Sebab itu kita perlu ramai. Bila saya buat tilawah interaktif, 4 tahun saya buat. 4 tahun saya buat, bila saya keluar dari tilawah interaktif tu, saya bagi kat kawan. Kadang-kadang saya saja, saya tak pergi, saya minta kawan gaji. Tujuan saya nak beritahu pada rakyat Malaysia, nak beritahu pada penonton tilawah interaktif. Ada di sana ustaz-ustaz yang lain. Bukan Farid Ravi seorang saja boleh mengajar. Ramai lagi ustaz-ustaz di luar boleh mengajar. Saya beri peluang untuk kawan-kawan saya pergi. Dan rancangan-rancangan yang jadi kadang penerbit tanya ustaz, ada tak kawan-kawan ustaz? Ada tak kawan-kawan? Lepas ni saya nak tolong bagi nama siapa-siapa nak masuk. Kau jadi pengacara program-program agama TV Hijrah. Tadi semalam ada kawan datang, dia dah plan nak beli Oasis. Channel Oasis nak beli. Dalam projek nak beli. Kawan baik ustaz tu? Ustaz jadi ustaz. Oasis lah. Well. Tapi niat
Niat betul. Tak ada. Maksudnya kita belajar ni bukan itu tujuan kita sebenarnya. Jadi saudara-saudari yang saya kasih sekalian, belajar sungguh-sungguh. Kita tak mau balik dengan makmul aja. Dengar betul-betul. Dengar sini betul-betul, wahai anak negeri Selangor. Dengar sini betul. Jangan sekadar lulus cukup balik, tak mau. Kita nak balik dengan kecemerlangan. Boleh? Sungguh-sungguh, masa dah habis. Ustaz tahu. Ada lagi 15 minit. Nak cakap apa Ustaz dah macam nak solat Allah Nazim. Dah masuk lagu bayati dah. Tengok Ustaz dulu kan, nak cerita jugalah. Cerita pengalaman belajar Al-Quran dulu. Macam mana saya boleh jadi hakim tilawah, saya pun tak tahu. Itu pun cakap kat belakang. Cakap, alah, Ustaz mu'allaf jadi hakim tilawah. Alah, dia bukannya belajar kat syubra, bukannya bila belajar qiraat jadi hakim tilawah. Ada tak jenis mangkuk ayam macam tu? Saya senang aja. Musuh saya bukan businessman. Musuh businessman siapa? Businessman jugalah. Kalau ustaz tu ada musuh, bukan orang lain. Ustaz juga. Tahu tak apa? Tak, saya tak kata musuh lah. Musuh tu nampak berat sangat. Mungkin dia punya perasaan, dia punya hati dia tu. Saya tak minta. Bila saya masa belajar, sebab salah satu sebab kenapa saya tertarik dengan Islam, selain daripada kisah Nabi Ibrahim, salah satu perkara yang menarik minat saya ialah Al-Quran. Saya suka sangat dengan Al-Quran sebelum Islam dan lepas Islam sampai hari ini. Saya suka sangat dengan Quran. Tak tahu kenapa. Masa saya dah Islam pun saya suka dengan Quran. Mak saya selalu marah saya. Kata kau faham kau dengar ni? Tak faham tak? Kau dengar kenapa? Kan pagi-pagi kan, biasa kan TV 1 ada Quran kan. Dulu kalau nak maghrib, TV 1 ada TV kan? TV 1 sebelum nak maghrib, dia ada Quran dulu dalam 3 minit, betul tak? Macam mana tengok? Boleh tengok Doraemon, SpongeBob, Naruto. kan? Bisa tengok. Mak saya selalu tak tahu, suka. Sebab itu bila saya baca kisah, masa tu saya tak tahu. Lepas saya masuk Islam, saya baca kisah Nabi Ibrahim, baru saya faham. Baca kisah Umar bin Al-Khattab. Saya baca Umar bin Al-Khattab masuk Islam. Selepas dia mendengar adik perempuan dia baca Quran. Betul tak? Kan dia keluar satu hari, dia nak cari Nabi Muhammad, dia nak penggal leher Nabi Muhammad dalam perjalanan tu. Tadi kau nak ke mana wahai Umar? Dia kata, aku nak penggal leher Muhammad hari ni, aku nak settle kan, aku tak mau dengar masalah di Mekah ni. Orang kata sebelum kau jumpa Muhammad, tengok adik perempuan kau ada buat apa? Kenapa dengan adik perempuan aku? Adik perempuan kau dah masuk Islam lah. Dia pun U-turn lah, dia naik kuda. Umar bin Al-Khattab naik kuda kan? Pernah tengok tak? Malah tak. Saya pun tak pernah tengok. Tapi diriwayatkan, kalau dia naik kuda, tangan kiri dia pegang telinga, tangan kanan dia pegang pedang. Dia tak pakai pelana. You know pelana? Yang lapik kuda yang atas kan, tak pakai pelana. Sakit tu. Keras kan? Tapi nak beritahu, begitulah sikap Umar bawa kuda. Siapa berani? Semua orang mesti lari. Sebab itu lepas Islam pun setan lagi. Lorong-lorong Umar lalu, Iblis tak berani lalu. Betul tak? So dia masuk, sampai dekat rumah adik dia letak kuda di luar, dia melangkah masuk rumah adik dia tendang pintu masuk. Dia sempat dengar 5 potong ayat adik perempuan dia baca daripada surah Toha. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sadaqallahu alazim. 5 ayat aja dia dengar. Tapi dia lempang juga dia. Dia lempang, adik dia menangis, menyogok tepi dinding. Dia kata, aku dengar masa nak masuk ni kau ada benda kau baca. Apa dia baca? Quran. Ni aku nak tengok. Tak boleh. Bagilah aku baca, aku nak tengok juga. Dia mula berubah tu. 5 potong ayat tu sudah masuk dalam telinga Umar, sudah mencairkan Hati. ego.
hati Umar, roh Umar sudah tersentuh dengan 5 potong ayat Al-Quran. Dia kata, tak boleh bang, abang tak Islam, saya tak boleh bagi. Dia keluar dari rumah dalam keadaan jiwa dia sudah dijinakkan 5 potong ayat. Keluar dia pergi jumpa Nabi Muhammad, masuk Islam. So bila saya baca, betul, Al-Quran ni kalau selalu didengar, jinak hati kita. Tapi orang kita tak baca. Dia kata 5 potong ayat yang didengar oleh Umar bin Al-Khattab. Habis masa kata 10 minit. Oh, kau tunjuk je lah 5 macam ni dari situ. Sian dia. Terima kasih bang. Sian. Jasa mu dikenal. 5 minit. 1 minit dah bila. Ustaz apa tadi? 5 potong ayat tu. 5 minit. 5 potong ayat. Orang kita dia kata, 5 potong ayat itu elok dijadikan sebagai penawar. Kalau suami nakkan, suami degil, baca 5 ayat itu, tiupkan nasi bagi suami makan. Cuba lepas baca 5 ayat tu dulu. Ini masalah, ada ustaz-ustazah ada jampi-jampi macam tu kan. Jadi suami pun dapat juga ayat tu. Malam tu pergi ceramah dengan ceramah sama-sama. Suami pun dengar 5 ayat tu, dapat sebagai modal. Isteri pun dapat 5 ayat tu juga, modal. Jadi masing-masing dah niat malam ni nak tiup. Kan? Isteri tanya tengok suami duduk gayang kaki atas katil, baca buku kan. Bang tak tidur lagi ke? Tak. Sebab apa abang kata, dalam hati abang kata, kau dah tidur, aku nak jampi sekarang ni kan? Jadi udahnya dia gitu pula. Bukan itu maksudnya Al-Quran tidak diturunkan untuk jampi serapa. Walaupun dalam Al-Quran itu ada syifa, tapi hudam wa syifa, betul? Dia petunjuk dulu baru dengan syifa. Jadi saya lihat macam mana Umar dapat hidayah. Mungkin itulah punca Quran pun ada kesan. Ustaz belajar dekat Kelantan, dekat lelaki musyafah, lepas tu habis dekat Jordan, habis musyafah balik. Lalu tiba-tiba Yakin kata, Ustaz jadi hakim tilawah. Dapat surat, saya telefon ke Yakin, kata, minta maaf. Saya kata, saya terima kasihlah kerana lantik, bagi saya lantikkan jadi hakim tilawah. Tapi saya rasa saya tak layak. Mungkin ada orang lebih layak lagi. Saya bagi tahu, saya telefon, saya bagi tahu, saya tolak. Dia kata, pegawai yang ambil tu dia kata, jawab telefon, dia kata, macam ni Ustaz, apa-apa hal Ustaz cakap dengan ketua pengarah Jakim dia. KP Jakim, nombor KP Jakim, saya carilah. Dia bagi telefon. KP Jakim kata, tahniah Ustaz, di atas pelantikan, mudah-mudahan Ustaz dapat menyumbang kepada Al-Quran di tanah air ini. Kita rasa sangat berbesar hati. Saya tak sempat cakap, Datuk, ya Ustaz, ya mudah-mudahan Ustaz dapat menyumbang. Datuk, ya Ustaz, nanti begini, apa-apa hal mungkin ni kali pertama Ustaz jadi hakim, nanti hakim-hakim di sini boleh guide Ustaz. Ya Ustaz, nanti kita jumpa Ustaz. Datuk, ya Ustaz, nanti jumpa Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz lagi. Apa yang telefon? Dah mudahnya dia cakap. Saya memang nak tolak, tapi dapat juga, ujungnya tolaklah juga. Saya dah video dia. Sukalah agaknya ustaz-ustaz yang dulu komen saya kat belakang. Sekarang Farid Rawi tak jadi hakim lah. Untung ke dia? Untung ke ustaz yang cakap kat belakang? Untung tak dia sudah jadi hakim? Apa untung dia? Saya jadi hakim. Kalau first saya jadi hakim, kalau tak perform, orang boleh buang saya. First jadi hakim, perform. Second, perform. Third, perform. Jadi sini hakim lah. So itu pengalaman lah Ustaz nak beritahu. Penting jadi ustaz ni, kemaskan Al-Quran, kemaskan Al-Quran, kemaskan bahasa Arab, lebih-lebihlah akhlak. Betul? Perbaiki akhlak, budi pekerti. Bila nak baca nota ni? Tak lihat? Pengarah? Tak kasih? Tak apalah, saya bawa balik lah. Sebagai pesanan untuk diri saya sendiri. Ada syutingnya. Mudah-mudahan kita diberi lapangan untuk bertemu dalam majlis lain. Akhirnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat di antara kalian yang beriman dan berilmu beberapa darajat. Ingat betul-betul, di dalam Al-Quran Allah tak banding orang kaya orang miskin. Dengar betul-betul. Allah tak banding orang kaya orang miskin. Allah tak banding orang kuat orang lemah, tapi Allah banding orang berilmu dengan orang jahil. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tak sama.
Hal tastawi dhulumatu wan nur? Samakah cahaya dengan kegelapan? Tak sama. Nur merujuk kepada ilmu, kegelapan merujuk kepada kejahilan. Mudah-mudahan ilmu menjadi penyuluh hidup, mudah-mudahan ilmu menjadi pendorong dalam kehidupan kita. Akhirnya, satu-satunya perkara yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran sangat-sangat kecil. Allah biasa bersumpah dengan bulan, bintang, langit, kekuasaan keagungan Allah yang sangat besar. Tapi dalam Allah bersumpah tu ada satu perkara yang Allah bersumpah sangat kecil. Objeknya sangat kecil, bendanya sangat kecil. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Waduh, dia tu. Kepri. Apa dia? Qalam. Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang kamu catat daripadanya. Mana ada benda lain yang lebih kecil daripada pena? Allah bersumpah. Tak ada dah. Tak ada dah. Nak kata kedudukan pena itu merujuk kepada ilmu. Betul? Mudah-mudahan kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih banyak-banyak kepada penganjur, kepada yang dipertua, kepada pengarah, kepada seluruh keluarga kerja. Segala yang baik itu datang dari Allah, segala yang kurang adalah kelemahan saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.